antara anak angkat, penjilat dan pengkhianat. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali melalui hantaran di Instagram miliknya ketika beliau dan isteri Datin Seri Syamsidah Taharin menziarahi Tun Dr. Mahathir dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali pada petang Ahad lalu menyatakan bahawa bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir mengajak orang Melayu khususnya bersatu dalam menentang musuh yang mempunyai agenda tersembunyi. Ujar Muhammad Azmin, pendapat itu disuarakan selepas membincangkan mengenai pelbagai isu semasa. Tun turut memberi pandangan kepada saya mengenai situasi politik semasa di tanah air. Selain isu ekonomi dan kos sara hidup, Tun secara tuntas mengajak umat Melayu untuk bersatu melawan musuh yang mempunyai agenda yang tersirat. Lebih 1 jam saya dan Syida diraih mesra dengan pelbagai juadah raya, ketupat, nasi impit, rendang ayam, rojak buah, bihun tauco, pengat pisang dan minuman lai cikang. Alhamdulillah, minggu depan Tun akan menyambut ulang tahun kelahiran ke-98 dan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali ke-97. Syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat kesihatan kepada Tun berdua dan moga mereka akan terus dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Azmin turut menambah Dr. Mahathir hakikatnya mempunyai kewibawaan yang tinggi di peringkat antarabangsa memandangkan beliau telah menerima pelbagai jemputan program di luar negara. Tambahnya, ia dibuktikan menerusi lawatan kerja bekas ahli parlimen Langkawi itu ke Bosnia, United Kingdom dan juga Turkiye. Turkiye telah meminta nasihat Tun dan ingin bekerjasama dengan Tun untuk menjayakan Istanbul Summit berdasarkan pengalaman dan kejayaan memimpin KL Summit. Sambutan yang hebat kepada Tun ketika lawatan ini membuktikan dunia masih menghormati pandangan beliau dalam pelbagai cabaran masyarakat dunia hari ini, ujar Azmin. Hebat sungguh susuk tubuh bernama Azmin Ali mengiktiraf Tun Dr. Mahathir sebagai insan yang mempunyai kewibawaan yang tinggi di peringkat antarabangsa. Namun pada masa yang sama, beliau lupa tentang satu peristiwa pedih yang tidak akan dilupakan oleh seluruh rakyat Malaysia yang didalangi beliau sebagai pengkhianat yang menjatuhkan Tun Mahathir. Langkah syaratan yang diatur oleh Menteri Kanan merangkap Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri pada hujung Februari 2020 adalah untuk menghalang Pakatan Harapan PH memerintah negara adalah bukti beliau juga bercita-cita ingin menjadi seorang Perdana Menteri. Menurut kenyataan Tun Mahathir yang dipetik media pada November 2020, Tun Mahathir berkata beliau pasti Azmin sudah lama merancang perkara itu kerana menyedari bukan mudah untuk meyakinkan 9 ahli Parlimen Parti Keadilan Rakyat untuk menyertai langkah syaratan. Azmin tahu jika sekadar Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menarik diri dari Pakatan Harapan PH, ia masih tidak cukup untuk menjatuhkan kerajaan PH. Tetapi apabila Azmin ikut serta, maka secara langsung kerajaan PH hilang majoriti dan jatuh, katanya. Menurutnya, Tan Sri Mahyadin Mak Yassin dan Setiausaha Agong Perikatan Nasional PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin cuba meyakinkan beliau bahawa Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP sedang merancang untuk menjatuhkan beliau dan itulah sebabnya beliau bergabung dengan parti-parti Melayu yang lain. Jom Channel ingin menyingkap kembali berkenaan Presiden Perjuang Datuk Seri Mukhriz Mahathir yang pernah menyifatkan Azmin Ali sebagai kurang ajar kerana mendakwa Tun Mahathir meletak jawatan Perdana Menteri ketika itu kerana sikap pelupa. Mukhriz turut mempersoalkan kesahihan dakwaan Azmin yang kononnya beliau bersembang selama 2 jam dengan Mahathir untuk membincangkan episod langkah syaratan. Azmin memang penipu besar. Dengan pemimpin penipu macam ni, rakyat wajib tolak, tulis ahli Parlimen Jelun itu di Instagram miliknya ketika itu. Berdasarkan kepada beberapa peristiwa yang berlaku antara Azmin dan Tun Mahathir, daripada episod anak angkat, membodek dan menjilat sehingga ke episod pengkhianatan terbesar yang pernah dilakukan Azmin, timbul pula persoalan siapa sebenarnya musuh yang ada agenda tersembunyi itu. Ingat, Azmin Ali mula menjadi tawar di lidah rakyat apabila beliau menjadi antara watak utama dalam langkah syaratan yang menyaksikan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Malah sewaktu kemelut pandemik, beliau sekali lagi mendapat banyak kritikan sebagai Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri kerana masih membenarkan kilang-kilang dibuka walaupun kes COVID pada ketika itu sedang mencanak naik. Siapa sangka bekas Menteri Besar Selangor yang dulu mendapat banyak sokongan kini bergelumang dengan pelbagai kontroversi. Azmin kalah teruk kepada Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari yang menamatkan taklukan Azmin selama 3 penggal di Parlimen Gombak dengan majoriti 12,729 undi dalam PRU 15. Tentu juga anda masih ingat pada Julai 2019 tular satu video intim antara Azmin dan seorang lelaki lain di hotel yang sehingga kini masih kabur.
Timur. Dan sekarang dengan cerita PN tidak menolak kemungkinan mencalonkan Azmin sebagai Menteri Besar Selangor sekiranya menang PRN yang akan diadakan tidak lama lagi. Dipersilakan, bolehlah kita saksikan bagaimana si Loon Chai terjun dengan labu-labunya dan bagaimana Mak Jenin jatuh terjelepuk. Seronok betul rakyat Malaysia apabila harapan mereka untuk melihat susuk tubuh yang bernama Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menjadi gelanggangan politik akibat pengkhianatan dan kedajalannya kini sudah menjadi kenyataan. Tidak lama lagi, bolehlah kita saksikan bagaimana selepas ini Azmin menjual jeruk di persimpangan lampu isyarat bertemankan rakan sekongkolnya Zuraida Kamarudin yang kini diarahkan mahkamah untuk membayar 10 juta ringgit kepada parti yang dikhianatinya sebelum ini. Jika anda ada terserempak dengan mereka di mana-mana hentian trafik, jangan lupa buka tingkap, lambatkan tangan dan cakap, bye-bye Azmin, bye-bye Zuraida.